Dia adalah berusaha Syekh Waliullah mengembalikan manusia kepada berpegang dengan sunnah Nabi, kembali kepada pandangan salaful ummah. Tiba-tiba diliberalkan pula. Inilah dia. Yang herannya Ibn Rushd pun liberal, ya. Syekh Abdul Rashid Ridha. Yang lagi heran saya Syekh Muhammad Abdul Wahab pun liberal juga, ya. Ini kena tanya Ustaz Zamri lah, dia pakar Ustaz Muhammad Abdul Wahab, ya. Yang terakhir Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini tonton boleh cek balik lah, ya, dalam website kumpulan itu yang saya kemudian sempat tengok sekali lalu. Dalam bab perkahwinan ahli kitab pun, bila saya semak balik pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatwa Al-Mu'asir, walaupun kata dia memang Al-Quran Islam membolehkan perkahwinan dengan ahli kitab, ahli kitab yang terbatas kepada al-Yahud wan Nasara. Ini sampai Hindu pun ahli kitab. Ini hebat lah, ya. Ada peluang lah gayanya. Hindu pun ahli kitab, Konfusi pun ahli kitab, Shinto pun ahli kitab. Apa kitab yang dia orang pegang? Ini perkara-perkara yang itu yang saya kata aneh tadi daripada awal. Jadi menyamakan pertamanya ke semua agama dan ditabalkan beberapa ahli kitab yang baru, ya, dengan tanpa analisa. Pertamanya kalau kita cek balik macam yang dia orang quote apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah umpamanya mengenai ahli kitabnya Al-Majus, itu panjang diceritakan oleh apa namanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya. Kemudiannya dimasukkan lagi dalam apa namanya oleh muridnya dalam apa namanya Ahlul Zimmah, ya, Ibnu Jauzi, tidak salah ingatan saya. Jadi ini pertamanya penipuan ataupun pembohongan maklumat yang sebab itulah sebagai ahli akademik kita berpegang, bukan beriman, ya, berpegang dengan amanah ilmiah, petik dengan cara yang betul. Samalah juga dengan apa namanya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Banyak pandangan-pandangan yang memang di ahli kitab ini telah diselewengkan, dan bila kita semak ternyata bukan begitu maksudnya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi paling kurang dia kata memang boleh, kita tidak nak kontra dengan nas, boleh perkahwinan, sebab itulah makanan dia halal untuk kita dan boleh dikahwini, tapi dalam batas-batas yang sangat ketat. Kalaulah dibimbangi, kalau berkahwin dengan ahli kitab, ada kebimbangan nantinya anak-anak kita dipengaruhi oleh isteri yang dari ahli kitab ini, maka lebih baik tidak payah, kata Dr. Qaradawi. Itu pandangan yang cukup baik. Tiba-tiba dipakai borong saja ni, itu layak dipakai borong selayang je lah, ya. Ini perkara yang rasanya perlu. Itu apa namanya yang banyak sangat di-highlightkan lah dalam penulisan-penulisan yang kita lihat. Sama ada fikih lintas agama ataupun ini pekah baru ni, ya. Dalam Islam pun banyak juga pekah, dan mazhab pekah cukup banyak. Islam menghormati perbezaan pendapat, tapi di atas ruang-ruang dan batas yang dibenarkan. Hatta pendapat Daud, ya, dalam mazhab Zahirinya pun masih diperakui dan dibincangkan, walaupun kita tahu apa pandangan Daud Zahiri. Tak ada siapa yang condemn Daud dalam konteks itu, sebab dalam batas-batas yang dibenarkan. Kalau dalam mazhab 4, lagilah, ya. Yang kontra pun masih ada dengan kepala dinginnya, pasal berdandaskan kepada takwilan yang betul dan tafsiran-tafsiran yang berotoriti. Masalah nawaqidul wudu sebagai contoh di antara lelaki dengan perempuan, dua pandangan cukup jelas di situ, tapi masing-masing menghormati. Tapi bila menolak Allah Ta'ala, menolak syariah, menolak otoriti Nabi, ini bukan caranya. Ini bukan caranya sebagai seorang apa namanya dalam rangka, walaupun tak declare ini adalah di antara satu bentuk tajdid yang baru. Elok sangatlah tu debat pasal tajdid tadi tu, ya. Nanti kok ni pun kira mujaddid juga, ya, mujaddid ulil absar, ya. Ini yang saya rasa akhirnya perlu kembali kepada landasan dan model kita dalam apapun contoh ialah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam satu hadis, ya, dalam satu ungkapan lah, saya nak sebut hadis kan nanti kok cerita lain pula keluar, ya. Kalau kamu nak bertaasi untuk mengambil contoh, maka contoh yang perlu kita buat uswah ialah para sahabat. Pertama, mereka adalah generasi yang terbaik, orang yang paling berilmu, mantap pengetahuannya, dekat dengan Nabi SAW. Ini orangnya.
dan para sahabat dalam apa pun adalah perbezaan pendapat, tapi dalam batas-batas yang dibenarkan, ya. Ada pandangan daripada Ibnu Mas'ud sebagai orang yang faqih di kalangan para sahabat. Ada pandangan-pandangan dia sampai sekarang dirujuk, ya. Ada juga pandangan lain. Sebab itulah makanya tradisi dua ini berlaku dan berjalan dengan keadaan yang cukup selesa tanpa kontrak. Pandangan-pandangan ini disebut berpegang kepada an-nas, kepada dalil-dalil nakli, seperti mana yang diperjuangkan oleh imam-imam besar, Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah, dan Imam Ahmad yang dikenal sebagai Ansar As-Sunnah itu, dan Al-Imam Abu Hanifah yang ada sikit keterbukaannya. Dan perlu lihat juga faktor perbedaan geografi. Ini ada landasannya. Jikalaulah sampai ke peringkat tak ada batas langsung, oleh kerana kita sangat terbuka, sangat longgar, boleh nak longgar tak apa. Pak Islam tu mudah, yassiru wala tu'assiru, ad-din yusrun kata Nabi. Tapi kalau sampai langgar skru pun hilang, ni bukan dia, ya. Longgar sangat sampai tercabut skru, ini bukan cerita. Ya, sebab itulah makanya perlu dilihat asas perbincangan, ruang untuk berfikir, berbeza pendapat memang terbuka, tak ada siapa nak larang. Al-Imam Syafi'i pun, ini pun antara orang yang juga menjadi sasaran ramai pihak lah, ya. Antara yang saya sebut dalam kurungan munyadik yang baru-baru ni. Ada quote, dia kata, kerana Syafi'i lah makanya umat Islam, para pekah Islam ni ketinggalan 13 abad lamanya. Tengok, Syafi'i yang kena. Tak tahulah kalau Syafi'i ditakdirkan oleh Allah Ta'ala hidup, apa yang dia nak jawab tak tahulah tu, ya. Kerana kamulah, yakni Islam ni, pekah Islam ni terbantut dan tidak berkembang. Bahkan katanya kerangka metodologi yang telah dibentuk, yang diasaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini sampai ke satu peringkat tak boleh dibincang. Siapa kata? Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri pun sebut in sahhal hadith, ya. Kalaulah pandangan saya, yang istidlal yang saya buat itu tidak betul, ada lagi hadis-hadis lain yang lebih sahih, maka itulah pandangan saya. Tak ada siapa suruh ikut Syafi'i, cuma kita je rasa nak ikut dia. Macam mana? Ada? Nanti janganlah pula semua orang ada mazhab masing-masing pula. Tu lagi demam tu, ya. Sebab ada masalah ijtihad, ada mengikut pandangan alam ulama, talfiq semua sekali ini. Ada kaedah-kaedahnya yang cukup kemas, telah disusun oleh para ulama dan ulama-ulama sepanjang zaman. Jadi kembalilah kepada asas. Dan ada 3 perkara lagi. Kalau kita masalah pesaka yang disebut juga diperjuangkan, kata dia tak adil. Macam tajuk apa baru ni, hari Jumaat sebelum ni, kawan-kawan kita di TV3 buat pilih satu tajuk 2+1. Saya bila ingat angka tu tak tahu apa rupa-rupanya khusus mengenai faraid. 2 bahagian untuk lelaki, 1 bahagian untuk perempuan. Ramai sekarang ni bukan orang perempuan yang tak setuju, orang lelaki yang tak setuju dia dapat 2. Termasuknya nilai yang bawa idea itu, yang saya sepanjang yang saya tahu, ialah Fadlur Rahman. Ramailah murid-muridnya, ada murid yang betul, ada murid yang terima bulat-bulat, ya. Dia kata ini dah irrelevant, tak boleh pakai, kata dia, pasal patutnya tak ada perbezaan gender. Tahu ke tidak hukum hakam ni datang daripada siapa? Al-Alim Al-Khadir, Allah yang Ta'ala yang maha mengetahui. Kita ni made in Allah, cuma tak label atas belakang kita made in Allah. Patut kena tulis tu, kok dia tak sedar siapa ni, kok dia jadi sendiri kot. Artinya dia datang daripada Allah dan dia tahu latar belakangnya, dan ada kelemahan di antara gender lelaki dan perempuan. Memang tak boleh nak sama, berjuanglah sama rata macam mana pun, kita akan tahu di mana tempat masing-masing, kan? Berjuang tak kisah, tapi memang dah ada ini tempat kamu di sini. Tak apalah kalau pakak-pakak boleh panjat tiang elektrik lelaki perempuan, okey, tak apa, kita setuju. Ada kelemahan fizikalnya dan ada kekuatan fizikalnya, ada. Sebab tu Allah Ta'ala menjadikan tidak sama. Kenapa 2 bahagian dapat lelaki, dan kenapa pula lelaki dapat hak untuk menceraikan isteri? Kalau dapat cerai belaka, lagi borak beranda, tuan-tuan. Isteri boleh cerai suami, suami boleh cerai isteri, anak boleh cerai bapak pula. Lagilah demam, tuan-tuan.
Ada hak dia. Kenapa ada di tangan suami hak perceraian?